Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih sahabat saya. Untuk makluman ahli yang berhormat, berdasarkan kepada statistik Jabatan Penjara Malaysia, jumlah banduan dan tahanan yang telah diuji atau disaring dari 29 Ogos 2020 sehingga 8 Disember 2020 adalah seramai 60,583 orang. Statistik pada 8 Disember 2020 menunjukkan seramai 829 banduan didapati positif COVID-19. Manakala di Jabatan Imigresen Malaysia atau JIM mulai 1 Mei 2020 sehingga 8 Disember 2020, seramai 1,355 orang didapati positif COVID-19 di depo tahanan imigresen. Daripada jumlah tersebut, depo tahanan imigresen Bukit Jalil telah mencatatkan jumlah tahanan positif COVID-19 yang tertinggi iaitu seramai 650 orang. Diikuti dengan tahanan depo tahanan imigresen Langkap iaitu seramai 481 orang, depo tahanan imigresen Semenyih seramai 127 orang dan depo tahanan imigresen KLIA dengan jumlah 77 orang. Baki seramai 20 orang lagi tahanan direkodkan di depo tahanan imigresen Belantik, Putrajaya, Macak Umbu, Lenggin dan juga Juru. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Sila soalan tambahan, Ibu Peng. Terima kasih Yang Di-Pertua dan terima kasih kepada Timbalan Menteri yang memberi jawapan yang begitu tepat dan ringkas. Soalan saya tu, oleh kerana apabila kita adakan SOP untuk mengelakkan jangkitan berlaku dan bagaimana kementerian untuk memantau agensi di bawah bidang kuasa kementerian untuk mematuhi SOP sendiri. Sebagai contoh, apabila ada tahanan yang orang kena tahanan ditahan tetapi tidak ada jarak sosial yang diperketatkan untuk memastikan supaya jangkitan itu tidak menular. Jadi bagaimana memantau agensi mematuhi SOP dan juga setakat mana kementerian memantau ataupun buat saringan berkenaan COVID di kalangan banduan penjara. Sekian. Terima kasih, Ibu Peng. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Gopen. Yang Di-Pertua, memang arahan daripada KKM dan juga kerajaan kita, KDN sentiasa memantau dan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh KKM. Yang kita tahu 3 perkara tersebut iaitu menjaga penjarakan fizikal, face mask dan juga mencuci tangan atau sanitizer. Selain pada itu, untuk pengetahuan, kita ada 2 keadaan untuk menerima banduan atau orang yang kena tahan. Yang pertama, proses penerimaan. Yang kedua, proses semasa kita mengeluarkan banduan sama ada nak mendapatkan rawatan kesihatan atau pergi ke mahkamah. Jadi di proses penerimaan kita ada proses 14 hari. Contoh di penjara 5 hari kita asingkan di dalam bilik tahanan sementara untuk kita buat saringan swab test, dan kalau positif kita hantar terus ke hospital, kalau negatif kita hantar lagi kepada satu lagi bilik tahanan selama 9 hari. Kalau betul-betul dalam tempoh 14 hari ini negatif, baru kita asingkan kepada penjara yang besar bersama dengan banduan yang lain. Ini kita pastikan bahawa semua pegawai dan anggota penjara kita mesti mematuhi syarat-syarat ini. Tentang penjarakan sosial, fizikal mesti kita pastikan. Contoh kalau kita berada di tahanan atau depoh JIM juga, SOP yang sama, 14 hari kita asingkan. Bila ada positif, kita akan hantar ke hospital. Kalau negatif, selepas 14 hari baru kita masukkan dalam bilik tahanan yang bersama dengan tahanan-tahanan yang lain. Seperti juga di lock-up polis. Di lock-up polis proses juga begitu juga. Ada 2, iaitu penerimaan dan ketika kita menghantar OKT, orang yang kena tuduh itu ke mahkamah. Jadi kita pastikan, terutama sekali penjarakan fizikal dan juga penggunaan gari-gari. Kalau tidak ada keperluan mendesak, kita akan kenakan gari secara individu.
Tetapi kalau ada keperluan yang diperlukan, kita akan pastikan negari itu kita letakkan jaraknya 1 meter di antara satu OKT di antara OKT yang lain. Terima kasih Terima kasih, Perdana Dato' Menteri. Yang di-Pertua.